seperti yang saya paparkan itulah, kita akan buat sedikit sekali lagi perkongsian ilmu kita tentang bahasa Melayu SPM 1103/1, maksudnya kertas 1 saja. Iaitu kita fokuskan kepada bahagian B. Kita fokuskan kepada bahagian B. Jadi satu kita permintaan ni minta sebab apa, mungkin kita nak kejar sikit game markah dekat sini, sebab satu soalan saja 70 markah. Jadi kita tak maulah, kalau boleh kita nak skor yang terbaik lah pada kertas 1 ni. Kertas 1 ni terutama sekali pada bahagian B, 70 markah. Jadi mana-mana yang dah mengikuti sebelum ni, jadi kita lebih kurang kita akan ulang benda yang sama. Supaya kita ingat. Ingat dan kita boleh jadikan kita punya panduan. Jadi panduan untuk kita. Okey, baik. Kita tak lupa juga lah, terima kasih kepada Cikgu Sulaiman yang menguruskanlah kita punya online kita hari ini. Boleh berjalan dengan lancar. Yang cikgu-cikgu, orang ramai yang masuk ni, cikgu-cikgu bahasa Melayu semua. Okey, baik. Okey, saya mulakan. Jadi saya nak kongsikan apa hari ini. Mana apa yang kita nak kongsikan hari ini, iaitu kita nak ulang balik, ingat balik dengan lebih jelas lagi. Kita nak tengok balik, kita nak buat balik apa yang kita pernah, saya pernah bentangkan sebelum ni lah. Maksudnya kita pernah kongsikan bersama 2-3 bulan lepas saya, benda yang lebih kurang sama. Okey, pertama sekali kita nak belajar teknik analisis. Teknik analisis yang kita ringkaskan jadi istudi, maksudnya perkara yang perlu kita tengok pada ketika kita membuat analisis. Okey, baik. Yang keduanya kita akan belajar teknik menulis pendahuluan. Kita gunakan IRRA itu. Nanti kita akan terangkan balik apa itu IRRA itu, IRA. Jadi kita senang nak ingat. Benda ni kita buat nak bagi senang ingat dia. Macam analisis, apa benda yang kita kena buat? Instruktif contoh. Kita nak menulis pendahuluan, kita gunakan teknik IRA ni. Okey, baik. Yang ketiga kita nak menulis isi. Menulis isi kita gunakan teknik imbaku contoh. Jadi imbaku. Teknik ni banyak. Teknik ni sebenarnya banyak sangat. Banyak diperkenalkan oleh cikgu-cikgu. Dah lama dah benda macam ni. Kalau kita sekarang ni dalam perkembangan internet sekarang, lagi mudah nak tengok pelbagai lagi cara bagaimana kita nak menulis sekarang. Jadi kita sekarang ni kita cuma fokus, kalau boleh jangan banyak-banyak sangat teknik, nanti kita pening. So, kita fokus benda yang macam ni saja. Imbaku kita satu ni sajalah. Kemudian kita akan gunakan teknik untuk menulis penutup. Iaitu kita guna kecapih ni. Kita ingat, bagi benda yang mudah kita ingat. Nanti kita tengok apa itu kecapih ni. Okey, baik. Jadi dalam menulis sekarang jadi menulis sekarang ni, inilah benda dia. Bila kita dapat je soalan, kita perlu buat analisis dan kita akan menulis. Nak tulis sekarang mesti kita ada 3 perkara ni, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup karangan kita. Okey. Yang seterusnya saya nak ingatkan bahawa teknik-teknik kita ni kebanyakannya sangat sesuai untuk karangan yang tidak berformat. Lebih afdal kepada karangan-karangan yang tidak berformat. Karangan yang berformat ni dia ada sedikit kelainan, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama saja. Konsep sama. Apa kelainan dia? Mungkin disebabkan ada format itulah. Format. Okey, baik. So, saya ingatkan semula pada awak, apa itu karangan ni? Karangan ni diri kita. Nak menulis karangan ni, kita ingat balik. Karangan ni ialah diri kita. Sebab apa saya kata gitu? Kita menulis karangan ni, kita akan tulis perkataan, ayat, kita luarkan idea kita, pengalaman kita, pengetahuan kita. Dia bagi kita satu soalan saja. Jadi tak ada panduan lain pun. Satu soalan, kemudian dia suruh kita tulis 350 hingga 500 perkataan untuk bahagian B ni kan. Jadi mana kita nak dapat ayat-ayat tu? Jadi itulah dia kata karangan ni untuk diri kita. Walaupun kita tengok karangan pelajar kawan kita kat sebelah pun, tak semestinya kita boleh tulis macam kawan-kawan kita kat sebelah. Jadi karangan ni dia tak boleh nak meniru. Walaupun meniru pun dia takkan jadi
takkan jadi sama. Jadi sebab tu kita ingatkan bahawa karangan adalah diri kita. Jadi kita akan menulis, gunakan perasaan yang terbaik, ayat yang terbaik, kataan terbaik, pengetahuan kita tentang sesuatu tu, kemudian pengalaman dan juga ideal kita. Jadi karangan ni ide diri kita. Okey, baik. Yang saya ingatkan dulu. Yang kedua saya nak ingatkan, kita menulis karangan pada tahap kita lah sebagai pelajar SPM, kita ada sasaran kita. Apa sasaran kita? Sasaran kita ialah pemeriksa. Sasaran kita ialah pemeriksa. Pembaca kita seorang saja, iaitu pemeriksa. Jadi kita sasarkan dekat dia. Maksudnya kita nak bagi yang terbaik untuk seorang ni, pemeriksa. Supaya dia boleh menilai karangan kita dengan baik. Jadi boleh tengok balik apa kita nak bagi tenang hati pemeriksa kita kan. Dengan tulisan kitanya, dengan kita punya ayat yang baik, sembahan yang baik, insya-Allah akan menarik perhatian pemeriksa kita. Dan kita tahu pemeriksa kita hanya seorang. Okey, baik. So yang ni saya bagi soalan ini sebab kita akan buat step by step soalan ini soalannya. Saya ambil satu daripada buku ni, iaitu saya ambil domain peribadi. Domain peribadi kita ada 4 domain lah. Saya ambil satulah. Contoh soalan dia biasanya betul lah macam biasa, dia akan kita sebab soalan yang jenis baru ni untuk KSSM ni dia bagi kita rangsangan dia. Dia bagi bahan rangsangan. Bagi kita baca dulu, kemudian dia bagi satu ni rangsangan juga lagi ataupun penyata soalan, kemudian baru soalan dia. Dia bagi memang setiap satu tu semua dia macam tu. Setiap soalan dia 4 domain. Dia bagi macam konsep yang sama, konsepnya sama. Ada bahan rangsangan, ada penyata soalan, kemudian ada arahan soalan dia. So yang ni yang kita bila kita dah dapat soalan, maka kita kena buat satu tindakan iaitu kita nak buat analisis. Bila kita dapat buka je soalan, kita kena buat analisis tu nanti. Okey, sebelum tu jadi kita kena tahu ada 4 soalan, kita pilih satu saja. Saya ambil soalan ni lah, soalan domain peribadi ni contoh. Okey, yang keduanya, kita pilih soalan ni mestilah berdasarkan apa? Pengetahuan dan kemampuan kita. 4 soalan ni pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Yang kita rasa memang kita boleh tulis. Jangan kita tengok dia soalan terus tulis ya. Tu tak boleh. Jadi kita dapat soalan, baca keseluruhan soalan, pilih yang terbaik mengikut kemampuan dan pengetahuan kita. Okey, baik. So tadi macam saya beritahu, apabila kita dah pilih yang terbaik itu, maka kita kena buat kita akan buat dia punya analisis tu. Buat analisis supaya kita mengetahui apa kehendak sebenar soalan. Jadi kita dah pilih ni aku rasa senang aku nak tulis tentang apa ni. Okey, yang ni hari kebangsaan tu semua. Macam ada pengalaman, ada pengetahuan, so aku nak jawab soalan. Tapi kita kena buat analisis juga supaya kita jelas betul-betul apa yang nak kita tulis. Kita faham betul-betul apa yang kita nak tulis. Mungkin kita akan gunakan kaedah apa? Kaedah istudif tu tadi. Istudif ni cuma analisis lah. Analisis soalan ni saja. Okey, saya gariskan ni beberapa patah perkataan. Contoh kita dah baca dah. Kita dah baca soalan ni. Dah sampai habis dah kita baca. Kita pun dah tulis-tulis ada perkataan-perkataan penting. Contoh macam ni lah. Semangat patriotik, rasa cinta akan negara. Semangat patriotik banyak diulang ni. Maka dekat sini lah kita akan buat istudif ni. Yang pertama kita nak tahu dia punya tema, isu dia kan. Macam kat sini. Sebab tu saya garis-garis banyak tu. Saya nak beritahu soalan ni sebenarnya dia nak suruh kita cerita tentang semangat patriotik. Isu dia ialah semangat patriotik. Sebab apa kita cakap tu macam yang saya garis-garis yang banyak dia tulis ni. Okey. Sikit ini bukan tanda semangat patriotik, menzahirkan rasa cinta akan negara. Tapi biasanya kita tengok dekat sini. Yang pada bahagian apa? Bahagian arahan soalan kat bawah tu. Sebagai seorang remaja, uraikan cara-cara anda memupuk
semangat patriotik dalam diri. Panjang karangan anda hendaklah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Biasanya kita tengok dekat ujung-ujung ni mungkin ada dia punya petunjuk dia. Jadi sebab tadi nanti garis tadi keluar di mula-mula. Sebab tu saya letakkan yang cerita kita ni sebenarnya kita nak bercerita tentang semangat patriotik karangan kita ni nanti. Okey, to is. To ni apa dia? Itu kita tengok kat sini yang saya petakkan ni warna biru ni kan. Uraikan cara-cara anda memupuk semangat patriotik dalam diri. Okey. Apa tanda tugasan? Tugasan ni contoh macam ni. Satu disuruh kita uraikan kerja ni. Cara-cara macam ni. Cara-cara, perkataan cara-cara. Itu maksudnya, itu nak menunjukkan itulah tugasan kita. Jadi dia satu rumah cara-cara, langkah-langkah. Okey, kesan. Itu perkataan-perkataan nak menunjukkan, kata kunci yang menunjukkan itu ialah tugasan kita. Jadi kat sini saya beritahu dia punya tugasan ialah saya ambil cara-cara anda memupuk semangat patriotik dalam diri. Dalam diri. Anda memupuk semangat patriotik dalam diri kita. Okey, itu dimensi. Dimensi ni kadang-kadang dia kadang-kadang penting, kadang-kadang tak berpenting. Tapi dalam situasi ni macam nampak penting. Kita tengok dia gunakan. Uraikan cara-cara anda. Anda ni maksudnya diri kita lah, saya kan. Jadi, lepas tu boleh bila kita tahu dimensi ni, maksudnya soalan ni dia rujuk kepada diri kita. Apa yang boleh kita buat untuk memupuk semangat patriotik dalam diri kita sendiri. Jadi, kata kunci kita punya karangan kita boleh gunakan saya. Dalam penulisan kita tu nanti, kita rujuk tindakan saya. Saya tu maksudnya anda tadi kan. Saya untuk apa? Memupuk semangat patriotik. Sebab tu dimensi ni nampak simple tapi dia penting juga. Bila tersebut macam ni cara-cara anda, kita boleh tulis dalam karangan kita, saya perlu buat apa, saya dan sebagainya dah. Okey, kita pun boleh gunalah daripada saya tu. Tapi tepatnya saya sebenarnya. Okey, kemudian itu format. Okey, format dekat sini kalau kita tengok huraikan saja kan. So huraikan ada tak? Dia tidak. Dia tak ada format. Karangan yang tidak ada format. Baik. Jadi senanglah. Okey, senang kalau kita dah pandai macam mana nak analisis, maka kita akan jelas bahawa soalan ni nak minta kita tulis satu cerita tentang semangat patriotik dari sudut cara-cara untuk saya memupuk semangat patriotik tersebut. Jadi kita dah nampak faham tentang tugasan tersebut. Okey, baik. So, kita tengok boleh tak kita nak buat analisis sekali lagi. Saya bagi satu soalan, nampak tak? Harap-harap nampak lah. Okey, siapa tak kisahlah siapa nak ni, nak bagi jawapan dia. Kita nak buat sedikit analisis ni. Kalau nampaklah bacaan tu, siapa nampak? Okey, pertama sekali isu kita tentang apa ni isu kita? Masalah jawab boleh jawab. Isu dia masalah kesihatan. Apa? Obesiti, cikgu. Ni yang soalan tadi ni. Tak clear macam mana? Obesity. Okey, itu dekat dia punya tu kan, dekat penyata soalan dia punya bahan rancangan tu. Tengok baca lagi banyak. Jadi bila kita nak tahu isu tu, selain daripada bahan dekat atas tu, saya kena baca juga yang lain kat bawah tu, dia punya penyataan soalan tu. Dia nak cerita apa, dia suruh kita cerita pasal apa sebenarnya. Obesity tu betul juga tu sebenarnya. Tapi dia masih lagi umum. Okey, masalah kesihatan. Betul juga nak cerita tentang masalah kesihatan. Pun boleh jadi juga kita nak cerita tentang masalah kesihatan. Sebab ada juga diceritakan dekat apa tu. Baik. Lagi tepat, lagi bagi jawapan lagi. Apa lagi rasa-rasa?
Amalan gaya hidup. So, bahan rangsangan kita baca boleh, tapi kita jangan terpengaruh lagi dengan bahan rangsangan tu. Pergi kepada penyataan soalan. Jadi dia nak jawab tadi apa dia? Siapa dia tadi? Pergi pernyataan soalan. Okey. Amalan gaya hidup sihat. Saya mula-mula masa dah ada jawapan tu, maksudnya itu sebenarnya dia nak kita ceritakan tentang amalan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat. Okey. Kemudian kat ni, yang kedua ni kita punya apa? Tugasan kita. Apa tugasan kita? Analisis maksudnya tadi isu kita memang kita sebenarnya kita nak cerita bukan amalan, tapi kita nak cerita tentang gaya. Kita nak cerita tentang amalan gaya hidup sihat. Okey, dekat sini agak-agak apa yang hendak. Sebab dia tak ada ni. Sebenarnya dia tak ada kata kunci. Dia tak nampak kata kunci sebenarnya. Siapa agak-agak kita nak tulis tentang amalan gaya hidup sihat. Betul lah tu. Itu isu kita. Tugasan kita apa dia? Agak-agak tugasan kita apa dia? Isu kita ialah amalan gaya hidup. Amalan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat. Jadi macam mana kita nak tentukan tugasan kita tu kita tengok baca betul-betul dia tersorok kat sini. Amalan wajib bagi setiap individu. Apa ni? Kita boleh simpulkan satu. Dari sudut apa yang kita nak bincangkan. Baik. Kita tengok sekali lagi. Kemudian yang ketiga kita nak tengok sama ada dia punya dimensi tu dimensi apa. Dimensi apa ni? Masyarakat saja. Contohnya wajib saja. Dimensi masyarakat. Okey. Kemudian ada format ke tak? Tak ada format karangan kita yang ni. Dia tulis, kita awak tulis berita dan tentunya ada format berita misalnya. Okey, baik. So saya buat ini, saya teruskan cepat sikit. Okey. Yang pertama tadi isu kita sebenarnya dia nak cerita tentang gaya hidup sihat, amalan gaya hidup sihat. Okey. Baik, yang kedua kita nak tahu tugasan kita tu tadi yang saya simpulkan dia sebenarnya dia nak suruh kita tulis tentang kepentingan amalan gaya hidup sihat. Macam mana saya nak cakap? Saya boleh simpulkan tu tadi. Dia ada cerita, dia kata-kata apa tadi? Amalan wajib bagi setiap individu. Jadi maksudnya benda tu mesti nak bercerita tentang sebab benda tu wajib buat, maka kita katakan dia nak bercerita tentang kepentingan amalan tersebut. Kepentingan amalan tersebut. Amalan gaya hidup sihat. Okey, dimensi kita ialah dimensi masyarakat. So, kita boleh guna kita sajalah. Sebab amalan gaya hidup sihat ni memang merujuk kepada seluruh masyarakat. Tak kira lapisan, umur dan sebagainya lah. Okey, format kita ada format berita. Maka kita kena tulis dalam bentuk format berita. Format berita. So, kita kena tahulah format berita tu macam mana. Okay, saya sebelum saya teruskan, sebenarnya saya nak tanya ni, apa itu amalan gaya hidup sihat ni? Tadi dia cerita tentang obesiti. Apakah amalan gaya hidup sihat? Senam. Bersenam lagi? Beriadah. Bersenam beriadah benda yang sama beriadah. Apa lagi? Pemakanan seimbang. Okay, nampak bagus. Cara makan piramid makanan. Okay. Jadi, bagus lah. Amalan makanan yang sihat. Ramai yang tulis. Maksudnya, amalan gaya hidup sihat ni jangan kita kecilkan skop kita. Yang tadilah macam bersenam, berjogging. Maksudnya itu salah satu unsur dia lah. Betul?
Amalan gaya hidup sihat ni salah satu unsur dia, kita mengeluarkan peluh melalui aktiviti bersukan. Itu satu. Yang keduanya tadi, dari segi cara pemakanan. Dari pemakanan seimbang, ikut piramid, itu cara makan. Itu pun amalan gaya hidup sihat. Kemudian yang ketiga, dari segi apa? Dari sudut apa? Tu jumpa doktor. Jumpa doktor ni mungkin pun samalah. Salah satu daripada amalan gaya hidup sihat. 6 bulan sekali jumpa doktor. Pergi. Amalan gaya hidup sihat. Berkawan dengan orang yang positif contoh. Itu pun amalan gaya hidup sihat. Okay. Tidur yang mencukupi juga amalan gaya hidup sihat. Jadi kita jangan sempitkan kita punya pemikiran kita tentang gaya hidup sihat ni macam mana. Jangan bila hidup sihat je mesti bersukan saja. Itu yang maknanya kita punya, kalau kita kurang membaca, pasti kita akan fokuskan kepada bersukan saja. Tapi gaya hidup sihat ni maksudnya kita sentiasa berfikiran positif bersama, selalu berkongsi gaya hidup sihat dengan kawan-kawan contoh selalu bercakap benda yang positif dengan kawan-kawan juga ada antara amalan gaya hidup sihat. Baik, itu sebenarnya kita untuk analisis tadi. So saya rasa dia punya analisis tu agak kena, kalau kita selalu buat, insya-Allah kita akan mudahlah untuk analisis soalan. Okey, bagus. Terima kasih yang jawab-jawab semua ni. Okey, so kita teruskan dengan kita yang kedua. Kita nak menulis pendahuluan karangan. Pendahuluan karangan. Tadi soalan saya ambil soalan yang pertama tadi, yang saya buat analisis tadi, iaitu tentang semangat patriotik. Macam mana? Bila kita dah tahu karangan, kita dah mula nak menulis. Apa yang kita nak buat tu kita dah tahu, maka kita mula nak menulis. Jadi pertama, kalau boleh kita nak hadkan 350 hingga 500 ni. Sebaik mungkin kita nak hadkan. Kita nak ikutlah peraturan dia, tak mau lebih daripada 500 kalau boleh. Kalau sikit-sikit itu tak ada masalah lah. Tapi kita tak nak melalut sangat. Jadi kita punya penulisan mesti ada mesti ada fokus dia. Jadi contoh dekat sini, kita perkenalkan teknik menulis pendahuluan teknik IRA ni. Apa itu IRA? Yang pertama ada 4 ayat. Ayat pertama kita I ni, betul, ayat isu kita. Yang kedua ayat rancangan, yang ketiga pun ayat rancangan, dan yang keempat ni ayat arah ataupun ayat tugasan, arah tugasan. Mana ayat arah ni maksudnya dirujuk kepada ayat tugasan kita. Okey, baik. Contoh yang kat sini, jadi kita punya isu ialah semangat patriotik. Jadi ayat isu kita ni, kita nak apakah ayat isu kita ni? Ayat pertama kita nak bercerita tentang isu ni. Ayat pertama kita nak sentuh berkenaan dengan semangat patriotik. Apa idea kita? Pembukaan kata-kata kita. Ini memang bermasalah kepada calon-calon. Bila dapat soalan, dia ada benda nak sampaikan, tapi dia tak tahu macam mana nak mulakan. Jadi apa semangat patriotik, apa benda aku nak tulis. Jadi kalau kita selalu buat latihan, insya-Allah kita akan dapat ayat yang mudah. Ayat yang mudah. Okey. So ayat isu kita. Ayat isu kita saya bagi contoh lah, beberapa contoh ayat isu. Macam mana saya nak mulakan karangan saya ni lah. Sekarang ni saya nak sentuh perkataan dia semangat patriotik. Apa yang saya tahu tentang semangat patriotik? Yang pertama saya nak buat isu semasa ni lah. Biasa kita guna sentuh yang paling mudah sekali, kita sentuh berkenaan dengan isu semasa lah. Isu semasa. Okey, contoh dekat sini saya mulakan kebejatan. Maksudnya masalah sosial ni dalam kalangan remaja pada hari ini seringkali dikaitkan dengan kurangnya semangat patriotik dalam diri mereka. Itu pandangan saya yang pertama. Pandangan saya pertama tentang semangat patriotik. Okey, ayat pertama ni yang agak susah. Sebab tu kalau cikgu awak akan ajar pada hari ini masalah sosial dalam kalangan remaja sering dikaitkan dengan semangat patriotik dalam diri mereka. Contoh itu ayat mudah lah. Ayat mudah. Okey.
Banyak lagi cara Okey, baik. Yang kedua saya nak sampaikan, macam mana saya nak sampaikan ayat pertama saya ni? Saya guna teknik definisi. Jadi masa ini definisi. Saya terjemahkan ataupun saya bagi maksud apa itu semangat patriotik. Macam ni ayat ni. Semangat patriotik bermaksud semangat cinta akan tanah air atau negara. Contoh maksudnya saya definisikan dia. Okey, saya definisikan dia. Jadi banyak lagi contoh. Kalau kita ada masa dengan cikgu awak, selalu mulakan ayat pertama, apa benda ayat pertama yang aku nak mulakan. So banyak contoh lagi tasawwata ini macam-macam lagi. Okey, yang ni saya ambil lagi satu cara yang agak panjang. Yang ni saya nak buat lagu. Saya gunakan cara lirik lagu. Perkataan semangat patriotik ni saja jadi kalau orang yang main bola ni, dia tahu lagu ni. Siapa yang main bola yang selalu ikut perkembangan bola sepak ke dia memang suka bola sepak ke dia akan tahulah lagu ni. Ni lagu daripada yang penyokong-penyokong bola sepak. Dia menyanyi dekat stadium tu. Jadi saya jadikan saya punya permulaan. Okey. Jadi kalau cikgu tu memang pemeriksa kamu tu memang minat bola, dia tahu dia sambil dia menanda pun dia akan menyanyi. Seronok dia tengok rupa. Kalau tengok macam pelajar-pelajar boleh buat macam ni. Dia ni. Ini patah perkataan banyak tapi tak apalah. Kita yang penting cara kita nak sampaikan. Dia punya ayat pertama kita ni nak cerita tentang semangat patriotik. Okey. Ini contoh yang keempat. Saya buat benda perkataan semangat ni. Ketika kita menikmati kemajuan teknologi pada hari ini, isu berkaitan semangat patriotik terus menjadi bahan polemik dalam kalangan masyarakat. Itu perkataan ayat pertama saya tentang semangat patriotik. Okey, ini contoh yang kelima. Apa yang saya buat perkataan semangat patriotik tu. Perbuatan tidak mempedulikan sambutan bulan kemerdekaan sebagai bukti bahawa semangat patriotik dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Itu pun saya bagi satu pandangan saya tentang semangat patriotik. Itu ayat pertama itu sangat penting. Sangat penting. Apa ayat isu kita? Bila kita dah tahu isu, apakah ayat pertama yang kita nak ceritakan tentang isu tersebut? Okey, baik. Boleh? Okey, kita dah baru sampul IRA tu. IRA tu baru satu isu. Okey, saya teruskan dengan RRA itulah. Okey, iaitu kita nak tengok rancangan daripada ayat-ayat tu tadilah. Saya bagi contoh beberapa sajalah. Contoh dekat sini. Tadi isu kita saya ambil kat sini Kebijakan sosial dalam kalangan remaja pada hari ini sering kali dikaitkan dengan kurangnya semangat patriotik dalam mereka. Baik. So, rancangan R ni, saya nak huraikan sedikit apa yang saya beritahu ni. Okey, pandangan saya yang pertama ni, saya perlu sedikit penerangan ataupun sokongan. Sokongan itu rancangan. Maksudnya, rancangan R ni, saya cuba kaitkan apa yang penyataan yang saya buat ni. Okay, baik. Contoh kat sini. Jadi saya beritahu sebab apa saya cakap macam tu. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja hari ini terlalu leka dengan kebebasan yang diatur dengan budaya songsang dari negara luar. Itu pandangan saya lah. Maksudnya sebab apa saya kata semangat patriotik itu kurang kerana ataupun masalah sosial ni kerana apa? Kerana remaja sekarang dia dah terlalu bebas. Okey. Itu lagi saya nak rancang saya cerita lagi. Okey, rancangan kedua saya. Saya menyedari bahawa hal ini sepatutnya tidak boleh berlaku kerana sebagai remaja saya mempunyai tanggungjawab besar untuk masa depan negara. Kerana apa saya gunakan saya kat sini? Sebab tadi dah saya beritahu. Dimensinya ialah dimensi diri. Okey. So, dimensi diri saya rujuk karangan saya ni kalau sebagai diri saya. Diri saya sendiri. So, saya gunakan saya lah. So, saya akan buat sesuatu untuk apa? Untuk memenuhi
apa tu kita panggil kehendak soalan tersebut. So sebab tu saya gunakan saya. Saya menyedari hal ini sepatutnya tidak boleh berlaku kerana sebagai remaja saya mempunyai tanggungjawab besar untuk masa depan negara. Okey. Baik. Arah saya yang terakhir. Okey. Oleh itu, saya perlu mencari jalan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri. Saya nampak sebab tadi soalan minta apa? Cara-cara meningkatkan semangat patriotik dalam diri. So ayat saya yang terakhir, saya kata saya perlu mencari jalan. So, cara kan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri saya. Ayat itu saja. Okey, ayat 4 ayat. Okey, ini contoh yang kedua. Saya ambil yang kedua ni, perbuatan tidak mempedulikan sambutan bulan kemerdekaan sebagai bukti bahawa semangat patriotik dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Itu saya ambil yang contoh lain tadi lah, isu lain. Okey, pandangan saya. Okey, saya jawab, namun kenyataan itu seharusnya tidak menjadi pegangan masyarakat kerana terdapat pelbagai cara untuk menunjukkan semangat patriotik dalam diri seseorang. Okey, saya nafikanlah pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat, orang yang tak sambut bulan kemerdekaan ni dikira tak ada semangat patriotik. Saya kata bukan. Sebab apa? Banyak cara lagi lah. Macam kita tengok pada bahan rangsangan tadi kan. Dia kata di stadium pun dikira ada semangat patriotik. Okey, rangsangan yang kedua. Dalam hal ini, saya perlulah menafikan tanggapan ini. Dengan membuktikan bahawa remaja hari ini sebenarnya mempunyai semangat patriotik yang tinggi dalam diri. Saya perlu buktikanlah, saya perlu ceritakan, saya buktikan bahawa banyak lagi cara untuk menunjukkan yang kita ni, remaja ni mempunyai pelbagai cara untuk menonjolkan semangat patriotik. Okey, ayat arah saya, persoalannya saya gunakan cara macam ni. Saya gunakan ayat tanya. Okey, apakah cara-cara untuk saya semangat patriotik dalam diri seterusnya menafikan pertikaian masyarakat hari ini? Tanda soalan. Apa? Saya gunakan ayat tanya, apakah? Ini pun salah satu cara yang mudah untuk membina ayat arah. Membina ayat arah. Okey, baik. So, yang ini saya simpulkanlah. Ada dua contoh tadi, harap boleh ambil. Okey, ini saya jadikan satu perenggan lah. Dan ini saya ambil ini, perbuatan tidak mempedulikan sambutan bulan kemerdekaan sebagai bukti bahawa semangat patriotik dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Namun, kenyataan ini seharusnya tidak menjadi pegangan masyarakat kerana terdapat pelbagai cara untuk menunjukkan semangat patriotik dalam diri seseorang. Dalam hal ini, saya perlu membuktikan bahawa remaja hari ini sebenarnya mempunyai semangat patriotik yang tinggi dalam diri. Persoalannya, apakah cara-cara untuk saya memupuk semangat patriotik dalam diri seterusnya menafikan pertikaian masyarakat hari ini? Kan soalan. Okey. Saya suka kongsikan kepada awak bagaimana saya menulis tu, perkataan semangat patriotik itu diulang-ulang banyak kali. Banyak kali saya ulang perkataan semangat patriotik, iaitu kita merujuk kepada apa tadi? Kita punya isu kita. Kita nak beritahu kepada pemeriksa kita, kita menulis tentang semangat patriotik. Maksudnya isu kita ni selalu diulang-ulang. Sampai dalam kepala pemeriksa kita nampak, oh maksudnya budak ni tahu. Dia nak bercerita tentang semangat patriotik. Pun sangat penting kita menggunakan teknik macam ni. Ini pun juga nak bagi orang, apa dia? Orang sedar apa yang kita tulis. Baik. Akhir ni tadi saya ambil gunakan kaedah persoalan. Maksudnya kita nak tulis tentang semangat patriotik ini daripada sudut cara-cara bagaimana saya boleh memupuk semangat patriotik. Okey, baik, itu pada bahagian pendahuluan. Bahagian pendahuluan. Okey, so kita dah ada pendahuluan, kita akan menulis isi. Jadi saya ingatkan balik, isi ini minimal sekurangnya 3 isi lah, sekurang-kurangnya 3 isi
ataupun 5, paling kurang paling banyak pun saya rasa dia boleh isi lah. Tapi tengok teknik kita gunakan kaedah yang macam ni, kita dah ada, kita dah set satu perenggan macam pendahuluan tadi kita tulis dalam 4 ayat. 4 ayat. Kemudian bahagian isi ni, satu perenggan isi kita tulis lebih kurang 6, 2, 4, 6, 7 ayat ataupun mungkin jadi 6. Mungkin jadi 6, mungkin jadi 5 lah. Jadi kita dah boleh set lah. Kalau 5 ayat boleh jadi perkataan tu berapa-berapa dan sebagainya lah. Jadi kita dah tahulah berapa isi. Paling kurang pun minimal kita ada 3, maksimal mungkin kita target 5 lah. Okey, baik. Imbakub ni kita ingat. Maksudnya bila kita nak menulis isi, bahagian isi ni kita kena tahu apa dia punya komponen dia yang boleh ada dalam kalangan kita, dalam penulisan kita. Maksudnya kita tak nak melalut, satu kita tak nak melalut, kita tak nak terlalu jauh kita punya huraian kita. Kemudian kita tak mau cakap kosong. Macam juga kawan-kawan kita, kalau kita dengar kawan-kawan kita cakap lebih, kita panggil dia tin kosong, bunyi je kuat tapi tak ada makna. Sama juga dalam penulisan, kita tak mau jadi tin kosong. Kita nak tulis biar ada fakta dia, kemudian ada bukti dia. Ada bukti dia. Okey, baik. So, imbakub ni salah satu cara kaedah yang kita boleh senang ingat. Imbakub, isi, mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik kalau ada. Kemudian kita ada tegas, penegasan. Penegasan sebelum tu. Jadi, apa isi penting kita tadi? Apa isi penting kita? Tentang semangat patriotik, cara bagaimana kita nak memupuk semangat patriotik dalam diri kita. Okay. Siapa nak bagi isi-isi penting dia? Sebelum saya bagilah. Siapa nak bagi cara dia? Cara untuk dia memupuk semangat patriotik dalam diri dia. Apa cara yang boleh dia buat untuk memupuk semangat patriotik dalam diri dia? Diri kamu sendirilah. Kamu bayangkan diri kamu, sebab tu ni menulis tu ia diri kamu sendiri. Apa yang kamu nak buat? Boleh tulis. Kita tengok 2-3 pun okey. Kalau banyak lagi baguslah. Kita boleh baca. Apa isi awak kalau awak diberi soalan ni lah. Tak kisah siapa-siapa pun boleh tulis. Cakap pun boleh. Mengadakan program sambutan bulan kemerdekaan. Okey, baik, bagus. Okey, salah satu cara dia mengadakan program sambutan bulan kemerdekaan. Nanti saya komen sikit. Baik. Kalau kita diri kita, belajar tentang sejarah-sejarah negara, Lisa Hadiana, tadi nanti ni. Betul, belajar tentang pun boleh. Belajar tentang sejarah. Itu pun salah satu cara kita nak meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Okey, ada lagi? Siapa nak tulis boleh tulis lagi berdua-dua. Okey, ni mengenang jasa tokoh-tokoh. Okey, betul mengenang jasa tokoh-tokoh pun maksudnya kita belajar sejarah, kita kenang tokoh-tokoh tu pun boleh jadi cara bagaimana diri kita tu sendiri. Jazlina membuat lawatan ke muzium negara. Pun boleh itu pun cara macam mana kita nak meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Satu lagi, ada seorang lagi. Satu lagi. Okay. Menganjurkan pertandingan bertemakan sejarah, melibatkan dia tulisan jalan sepenuh bulan kemerdekaan wanita asli. Nanti ni bagi 2 kali bagus lah. Okey, so kita terima kasih pada yang bagi respon tu. Okey. So jelas bahawanya anda tahu sebenarnya. Okey, soalan ni kita okey, macam mana kita nak olah jawapan-jawapan kita ni tadi
supaya menepati kehendak soalan. Okey, kita minta tadi cara-cara anda tu maksud diri kita. Maksudnya apakah kemampuan kita lah. Contoh saya nak rujuk sikit tadi pada Nandini, dia mengadakan program sambutan bulan kemerdekaan. Dia bukan tak boleh, tapi dia punya dia kena, biasanya yang buat benda ni siapa? Biasanya sekolah yang buat lah, terutamanya organisasi contoh. Okay? Jadi kita kalau diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri mungkin kita tak mampu. Tapi yang kita mampu apa dia? Kita mampu menyertai program sambutan. Maksudnya kita bayangkan diri kita tu macam mana. Maksudnya kalau mengadakan tu mungkin kita tak mampu nak mengadakan kan. Sebab apa? Kita bukan organisasi. Kita rujuk kepada diri kita. Bila diri kita, maka kita bukan mengadakan program, tapi kita menyertai program. Orang buat program, contohnya hias kelas, maka kita ikuti program. Itu salah satu cara kita nak merujuk diri kita sendiri. Okey, belajar tentang sejarah. Betul. Diri kita boleh tak belajar? Belajar boleh lah sebab diri kita sendiri boleh buat kan. Mengenalnya sejarah boleh. Diri kita sendiri boleh buat. Membuat lawatan ke muzium-muzium negara. Muzium-muzium negara pun boleh lah sebab diri kita boleh bergerak kan. Pergi muzium, betul. Menganjurkan pertandingan bertemakan sejarah. Okey. Pun macam saya beritahu tadi lah. Dan ini ni maksudnya kita jangan jadi macam kita kurangkan sikit fokus kepada organisasi. Maksudnya kalau kita rujuk kepada diri kita sendiri. Jadi kita mengikuti pertandingan bertemakan sejarah. Baik. Kemudian tadi menggalakkan penghasilan filem-filem bercorak patriotik contoh. Fahmi Ali beritahu macam tu. Jadi mampu tak mampu kita? Mungkin kita mampulah, tapi kalau kita pandang kurang, insya-Allah boleh. Sebab sekarang ni zaman teknologi kan. Kita boleh cerita sendiri kita boleh bina sendiri filem-filem kita kan. Tak perlu ada produksi kan. Maksudnya saya nak hasilkan, saya akan menghasilkan filem-filem bercorak patriotik. Kalau macam yang Fahmi punya ayat ni lah. Nampak kita fokus anda tu sangat penting. Maksudnya kalau diri kita ni dari sudut mana? Maksudnya kita boleh buat apa? Boleh buat apa? Okey, melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan ambilan sepenuh bulan kemerdekaan. Warni Tasri. Betul. Maksudnya kita boleh melibatkan diri kita sebagai cara bagaimana kita nak meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Sangat penting juga kita tengok benda ni dari sudut pandangan dulu. Maksudnya kita sekarang ni sudut pandangan kita adalah diri kita sendiri. Apa yang boleh kita buat. Okey, bagus. Kita teruskan. Jadi mungkin saya kata yang pertama cara kita nak memupuk semangat diri kita ni, yang tadi kawan-kawan yang beritahu lah, satu yang mempelajari sejarah lah. Ini mudah lah. Masuk sekolah, kita belajar sejarah tu. Jangan escape, jangan kata itu mata pelajaran untuk dulu periksa saja. Jangan kata sekat, itu tak boleh. Kita belajar sejarah sebab kita nak meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Kita belajar sejarah sebab kita nak kenal diri kita. Jangan pergi sekolah belajar sejarah sebab nak lulus periksa saja. Contohlah, itu yang cara kita nak meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Okay, yang kedua kita menyertai program kemerdekaan. Contohnya daerah ada buat aktiviti kemerdekaan, kita join sebagai bukti bahawa kita mempunyai semangat patriotik. Contoh dan kita yang ni kita boleh buat. Kita akan mengibarkan jalur gemilang. Jadi kerajaan buat kempen mengibarkan jalur gemilang. Ada yang tak kibarkan, malas nak kibar. Jadi kita yang ada semangat patriotik ni, kita perlu kibarkan jalur gemilang. Contoh, ni benda yang kita boleh buat. Kita boleh bayangkan, maksudnya aku boleh buat benda ni. Okey. Memeriahkan sambutan hari kebangsaan. Jadi banyak kat sekolah ada sambutan tu, buat kuis dan sebagainya, buat pertandingan deklamasi sajak dan sebagainya. Kita meriahkan dengan cara kita masuklah aktiviti-aktiviti tersebut. Okey. Yang kelima, melancong di tempat bersejarah. Boleh, tapi dengan cara kita bawa film kita lah. Maksudnya kita bawa penjaga kita, minta ibu bapa bawa kita pergi melancong ke tempat-tempat bersejarah. Macam kita di Melaka ni sangat banyak tempat bersejarah. Nak kenal macam mana kita baca buku sejarah,
kotak Formosa tu dibina macam mana. So kita senang, kita pun pergi boleh tengok Formosa macam mana betul dia. Sebab Melaka ni ialah antara tempat sejarah tu tempat bersejarah. Kalau negeri lain puas datang ke negeri Melaka. Sebab tu Melaka ni PKP ni dia jadi tak bermakna. Sebabnya kita ni hidup dengan pelancong. Sekali pelancong tak datang tu jadi suram je Melaka. Sekali siapa nak pergi bandar pun mudah je. Banding dulu kalau waktu sibuk orang luar datang setiap minggu, orang luar datang tengok Melaka. Jadi ini antara yang boleh kita buat. Ini antara contohlah. Di sini kita pilihlah mana yang kita boleh apa? Kita boleh uraikan dengan baik. Itu penting juga. Kita pertama kita pilih yang kita senaraikan banyak isi, mana isi yang kita nak uraikan dengan baik. Kalau yang paling baik itu kita letak jadi nombor 1. Isi yang pertama kita, yang kita kata contoh, mempelajari sejarah ni aku boleh uraikan dengan baik. Ada bukti kita dengan baik, ada contoh dengan baik. Maka kita jadikan dia isi yang pertama. Supaya penulis itu tertarik dengan kita punya penulisan kita. Itu pun sangat penting. Menyusun isi kita tu menyusun kita punya kedudukan isi. Okey, so tak apa. Okey, bagus apa yang bagi feedback tadi tentang isi penting tadi. Okey. Baik. So kita nak tengok macam mana kita yang terakhir tu ada idolakan tokoh negara jadi idolakan tokoh negara ni kita pun sebagai cara kita meningkatkan semangat persepsi dalam diri kita. Tokoh negara ni contoh sekarang ni seorang yang sukan tu kita ada Azizul Hasmi Awang misalnya kita idolakan dia. Bila kita tengok dia mengharumkan nama negara tu, automatik kita pun nak rasa macam mana nak mengharumkan nama negara kita. Kalau kita dengar contoh Tok Bahman ke ataupun Perdana Menteri kita yang pertama pun kita akan rasa macam mana nak jadi macam dia. So semangat itu akan timbul dalam diri kita. Tapi kalau kita punya idola kita asyik K-pop je, jadi masalah lah. Itu yang daripada kulit hitam jadi putih, muka saja, tangan gelap lagi, nak jadi apa? Nak jadi orang Korea. Itu yang jadi masalah kita tu. Okey, baik. So macam mana kita nak tulis? Kita nak tulis isi dengan kaedah imbaku ni Okey, so saya ambil salah satu isi dia lah. Saya ambil satu, iaitu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Okay, isi kita ialah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Okay, kita akan gunakan imbaku. Ayat isi, mengapa, bagaimana, dan seterusnya lah. Okay, yang pertama ini saya ambil ayat pertama, kita ada penanda wacana. Macam mana kita nak sampaikan isi yang pertama kita ni kan? Tambah dengan isi kita. Isi dah ada. Sekarang macam mana kita nak sampaikan isi kita? Okay, contoh macam ni saya guna dengan merah ni merah ni. Pada realitinya memang tidak dinafikan bahawa memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan adalah cara yang boleh memupuk semangat positif dalam diri saya. Nampak? Yang hitam ni ialah tugasan kita, cara untuk memupuk semangat positif dalam diri. Yang merah ni ialah penanda wacana. Isi pertama saya nak sampaikan. Macam mana saya nak sampaikan? Kamu boleh juga guna cara yang biasa. Okay. Cara saya memupuk semangat positif dalam diri ialah dengan saya memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni kita nak cari cara yang lebih baiklah. Maksudnya, so dalam internet cari bagaimana tulis dia penanda wacana memulakan karangan. Macam tu. Nanti akan keluar macam-macam jenis cara bagaimana orang menulis. Dia punya penanda wacana tu. Ini satu ayat yang pertama. Okey. Saya nak sampaikan isi dia, memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Ayat kita yang kedua, mengapa saya cakap macam tu? Okey, macam mana? Sebab apa saya cakap isi yang pertama jadi? Saya ada penanda wacana untuk mengapa dan saya akan tambahnya sebab saya lah. Sebab apa saya cakap macam tu kan? Ini penanda wacana untuk sebab. Kalau yang ni saya ubah pun tak apa. Bila ayat kedua, inilah ayat kita. Bagi isi, nak beritahu sebab. Hal ini dikatakan demikian kerana, itu sebab. Nak beritahu sebab. Ada wacana dia.
Apa sebab saya cakap itu? Sebagai seorang warga negara yang prihatin, tidak sepatutnya melupakan hari penting untuk negaranya. Itu kata. Kalau maksudnya ada sambutan hari kebangsaan, jangan kita lupa. Maksudnya kalau kita lupa tu macam kita lupa hari jadi kan. Macam jadi hari tu macam, kalau pasangan kekasih kalau lupa hari jadi lah, memang dia ngamuk lah. Macam kita ni dengan negara kita ni, macam tu, kita ingat. Dengan cara kita memeriahkan sambutan, maksudnya kita ingat hari penting negara kita. Okey, ayat ketiga kita iaitu ayat bagaimana. Bagaimana ni sebenarnya kita nak bagi contoh. Nada wacana dia, yang merah tu lah sebagai contoh. Saya gunakan sebagai contoh sajalah. Saya bersama-sama ibu bapa saya akan mengikuti sambutan sama ada pada peringkat daerah atau negara sebagai tanda saya menghargai kemerdekaan negara kita. Ini cara saya lah. Maksudnya, untuk membuktikan bahawa saya mempunyai semangat patriotik, saya akan memeriahkan sambutan hari kebangsaan dengan cara saya akan ikut sambutan pada peringkat daerah ataupun negara. Itu ayat yang ketiga contoh. Ayat yang keempat, ayat kesan. Apa kesan daripada tindakan saya itu nanti? Lantaran itu, ini penanda wacana untuk kesan. Dengan memeriahkan sambutan hari kebangsaan, perasaan cinta akan negara pasti lebih cepat tumbuh dalam diri saya. Kemudian ayat ke-5, ungkapan menarik. Jadi kenapa saya kata ungkapan menarik jika ada? Maksudnya kita jangan paksa diri kita memikirkan apa ungkapan menarik yang sesuai. Kalau tak ada, tak apa. Tinggalkan je. Maksudnya tak perlu, taklah semestinya kena ada setiap satu perenggan satu ungkapan menarik. Jadi kita ada dua. Satu kita panggil ungkapan menarik. Satu lagi kita panggil apa? Frasa menarik. Frasa menarik pun dah membantu dari segi kualiti karangan kita. Baik. Kalau ada, guna. Kalau tak ada, tak perlu nak guna. Sebab apa? Ungkapan menarik ni kena betul cara penggunaan dia. Jangan salah, nanti dia akan mengganggu karangan kita. Macam ni saya gunakanlah. Ibarat kata tak kenal maka tak cinta. Apabila lebih mendekati, timbul lebih lagi rasa cinta. Maksudnya saya nak beritahu kamu, kita nak kenal lagi, nak kenal lagi negara kita, maka kita kena dekatkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti yang menunjukkan menunjukkan sambutan kenegaraan tu, konsep kenegaraan tu. Baik. Ini kalau ada, kalau tak ada, Dan ayat yang ke-6 iaitu ayat P, iaitu penegasan. Maksudnya saya nak tegaskan balik isi saya. Jadi macam ni, saya gunakan marker, sepatutnya ini warna merah, tak apalah. Marker dengan keistimewaan inilah. Ini saya nak beritahu, maksudnya ayat, saya nak tegaskan ayat saya. Saya tegaskan, memeriahkan sambutan hari kebangsaan dapat memupuk semangat patriotik dalam diri saya. Itu yang masuk imbaku. Maksudnya kita ada isi, kita mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik dan juga penegasan. Penegasan. Jadi saya simpulkan saya jadikan satu perenggan. Pada realitinya memang tidak dinafikan bahawa memeriahkan sambutan hari kebangsaan adalah salah satu cara yang boleh memupuk semangat patriotik dalam diri saya. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai seorang warga negara yang prihatin, tidak sepatutnya melupakan hari penting untuk negara. Sebagai contoh, saya bersama-sama ibu bapa saya akan mengikuti sambutan sama ada pada peringkat daerah atau negara sebagai tanda saya menghargai kemerdekaan negara kita. Lantaran itu, dengan memeriahkan sambutan hari kebangsaan, perasaan cinta akan negara pasti lebih cepat tumbuh dalam diri saya. Ibarat kata, tak kenal maka tak cinta. Apabila lebih mendekati, timbul lebih lagi rasa cinta. Maka dengan keistimewaan inilah saya tegaskan, memeriahkan sambutan hari kebangsaan dapat memupuk semangat patriotik dalam diri saya. Itu isi yang pertama. Harap boleh ikutlah. Saya masukkan isi yang kedua, mempelajari sejarah. Isi yang kedua, mempelajari sejarah. Macam mana tadi saya dah guna yang
Dia punya penanda wacana macam tu kan. Yang ni saya guna penanda wacana yang lain pula. Satu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan apabila bicara tentang cara memupuk semangat patriotik. Ialah, nampak ini tugasan kita tu kan. Cara memupuk semangat patriotik. Ini saya punya penanda wacana dia. Macam mana saya nak sampaikan isi yang kedua. Saya perlu mempelajari cara sejarah negara dan bangsa saya daripada pelbagai medium. Okay? Jadi saya nak beritahu kamu, belajar sejarah bukan saja belajar sejarah di sekolah tu. Buka teks sejarah, kita belajar sejarah. Tidak. Kita boleh kena belajar macam-macam. Sejarah ni ada macam-macam medium, cara ni. Kamu ada tengok kat internet ataupun merasai sendiri. Dan sebagai melawat dan sebagainya lah. Kita belajar tentang sejarah. Okey. Mengapa saya cakap macam tu? Okey. Pertama, dalam konteks ini tanda wacana dia lah. Okay. Sejarah yang dipelajari dari pelbagai medium akan mendekatkan diri kita dengan asal-usul negara dan bangsa kita. Sebab apa saya cakap ni tadi? Sebab apa? Kita akan dekatlah. Dekat dengan asal-usul negara kita. Ayat yang ketiga bagaimana? Apa contoh? Contoh ataupun bukti yang kata-kata saya ni. Okey, misalnya, selain mempelajari mata pelajaran sejarah, saya turut menonton filem atau rancangan berunsurkan sejarah seperti filem Bukit Kepong dan Lieutenant Adenan. Bukti bahawa saya bukan saja belajar di sekolah, tapi saya belajar juga daripada medium lain. Contohnya daripada filem Bukit Kepong. Saya tengok filem Bukit Kepong ataupun Lieutenant Adenan, semangat patriotik dalam diri saya akan meningkat. Okay. Ayat saya yang kelima. Baik, kesan. Apa kesan dia? Kesan dia saya gunakan impaknya. Tadi saya gunakan yang lain kan. Yang ni saya gunakan impaknya untuk menunjukkan kesan. Rasa syukur dan kagum terhadap pejuang tanah air akan menjadikan saya lebih bersemangat untuk menjaga kemerdekaan negara. Baik, impak dia. Okey, yang ni saya dah keluar tu. Ungkapan menarik. Sebab saya nak jaga ada. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Tak guna pun tak risau. Baik, yang ni saya ambil memetik kata-kata John F. Kennedy. Okey. Yang ni antara Amerika punya presiden kan. Antara presiden lama Amerika. Jangan bertanya apakah semangat negara untuk anda. Sebaliknya bertanya apakah semangat anda untuk negara. Boleh je tulis macam ni. Okey. Tapi kita kena ada kaitkan sikit kaitkan sikit. So ayat penegasan dia, demikianlah saya simpulkan. Dengan mempelajari dan menghayati sejarah, semangat patriotik saya akan dipupuk. Sebenarnya dapat menyumbang sesuatu kepada negara. Nampak saya kaitkan. Dapat menyumbang sesuatu kepada negara. Saya kaitkan dengan kata-kata tadi, ungkapan tadi ungkapan menarik itu tadi. Dia tanya apa sumbangan kita kan. So kita tak ada tahu sumbangan kita. Kita cakap je. Dengan mempelajari sejarah tu, sebenarnya kita menyumbang sesuatu kepada negara. Bila kita ada semangat patriotik, pasti kita akan buat sesuatu untuk negara kita lah. Maksudnya dengan cara kita akan menjaga nama baik negara kita. Okey. Mungkin dah nampak jelas apa benda yang saya nak sampaikan. Itu yang isi yang kedua. Isi yang ketiga. Konsep yang sama, kita nak guna konsep Imbatkub ni. Okey, ini saya skip. Ini saya cantumkan tadi. Jadi satu perenggan. Okey. Ada yang keluar dah. Baik. Ini isi yang seterusnya saya ambil menyertai program kemerdekaan. Program kemerdekaan. Okey. Ayat isi kita saya gunakan dengan dua wacana yang contohnya pada masa yang sama. Pada masa yang sama menyertai program kemerdekaan yang dianjurkan di sekolah juga boleh memupuk semangat patriotik dalam diri saya. Nampak yang hitam ni ialah tugasan kita tugasan kita dari cara untuk memupuk semangat patriotik dalam diri kita Isi kita menyertai program kemerdekaan yang dianjurkan di sekolah. Ini saya punya penanda wacana pada waktu yang sama Okey. Ayat yang kedua, mengapa? Mengapa saya cakap macam tu? Saya ada punya penanda wacana, hal ini digambarkan demikian kerana contoh ini sebab apa kita perlu menyertai ini program kemerdekaan yang saya sertai akan memberikan kesedaran tentang signifikan sambutan Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia.
Sebab apa? Bila kita menyertai program tu, dia akan sedarkan kita betapa pentingnya sambutan hari kebangsaan kepada diri kita. Okey. Bagaimana contoh bagaimana saya menyertai tu Okey, sebagai analoginya saya akan menyertai dengan mendeklamasikan sajak, melukis, menghias kelas, bertemakan kemerdekaan dan sebagainya. Baik, mana bukti bahawa saya akan menyertai tu Okey. Bila ni. Baik, ayat yang keempat. Ayat kesan kita. Kesan lah. Maksud penanda wacana saya gunakan dengan berbuat demikian. Kesan dia. Perasaan cinta akan negara dan rasa lebih menghargai kemahuan negara akan lebih menebal dalam diri. Okey. Ayat 5-6 ni saya gabungkan sekali. Kalau tidak dipecahkan hujung mana akan dapat sagunya. Saya nak jadikan dia. Saya guna penanda ungkapan menarik juga. Tapi saya gabungkan. Saya tegaskan bahawa usaha menyertai program kemerdekaan yang dianjurkan di sekolah akan menjadikan saya lebih patriotik dan diyakini bahawa itulah antara usaha yang terbaik memupuk semangat patriotik. Nampak? Ni usaha ni kalau tidak dipercayai manakala nampak saya ni nak menunjukkan ungkapan peribahasa tentang usaha. Okey, macam mana kita nak memupuk semangat dia? Usahanya ialah dengan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Yang ni saya gabungkan semua sekali lah. Okey, baik. Sikit lagi. Saya rasa saya dah sampaikan kenaan teknik imbakuk ni. Baik. Yang terakhir, kita nak tulis penutup. Kita tulis tadi 3 perenggan dah siap dengan penutup lagi. Penutup ni kita nak buat ayat ni lah. Kecapih ni maksudnya ke tu ialah kesimpulan. Okey, apa kesimpulan kita? Satu kesimpulan dari keseluruhan penulisan kita tadi. Kita tulis tentang apa tadi? Tentang cara-cara kan. So kita kena buat satu kesimpulan secara umum je lah. Secara umum untuk keseluruhan karangan kita tadi isi-isi kita tu tadi. Okey, kesimpulannya penanda wacana tu merah ni sebagai penghias bicara akhir. Itu penanda wacana bagi saya punya penutup karangan saya. Usaha untuk membuat semangat patriotik dalam diri kita perlu kita gembelengkan. Ini saya punya kesimpulan. Usaha tu cara-cara dia kan. Untuk memupuk semangat patriotik dalam diri perlu kita gembelengkan. Okay. Ayat kita yang kedua. Kecah kan. Kecah maksudnya cadangan. Apa cadangan kita? Ini cadangan kita. Semua pihak tanpa mengira status harus menyokong. Itu kita cadangkan. Usaha remaja untuk mencari identiti yang positif, terutama berkaitan semangat patriotik. Okey. P ni maksudnya penegasan. Penegasan. Ditegaskan bahawa remaja yang punya jati diri yang baik bakal menjadikan negara kita lebih gemilang pada masa akan datang. Okey. Kemudian H ni ialah harapan kita. Okey, harapan kita apa dia? Semoga, bila sebut semoga ni maksud harapan akan terlahir generasi baru yang penuh jati diri dan akhirnya menjadi Malaysia lebih cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa akan datang. Jadi itu yang kita nak tekankan dalam penulisan kita. Dapat penulisan ni apa yang penting? Apa yang penting ialah kita selalu membuat latihan. Selalu kita buat latihan. Okey, baik. Saya rasa saya dah sampai cukup satu karangan yang lengkap. Iaitu saya bina pendahuluan, kemudian isi, 3 isi dan juga penutup dengan kaedah macam inilah. Saya ingatkan balik, ini kaedah sesuai untuk soalan-soalan yang tidak ada format. Okey. Jadi ini tadi saya simpulkanlah jadi satu perenggan yang lengkap. Okey, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Okey, nak habis dah ni. Siapa ada soalan boleh tu. Kalau boleh saya jawab. Boleh tulis.
kita diberi masa sampai pukul 2 kita ada lagi lebih kurang 8 minit. Siapa ada soalan boleh tulis ataupun boleh tanya. Tak ada soalan? Kirim. Tak ada. Tak ada cikgu. Saya jawab tak ada. Bagus. Boleh faham tak ni? Boleh, Alhamdulillah faham. Kita harapkanlah boleh boleh diaplikasikan diaplikasikan dalam kita punya penulisan kita. Jadi bawa benda ni sampai besar konsep menulis ni sama macam kita bercakap. Bercakap tu biar ada fakta kita panggil. Banyak orang tulis faham betul tak ada ni, semua boleh faham. Bagus. Iman Nakiah, faham dia tu. Amirul Fitri, faham. Alia, faham. Faham cikgu. Seroja, faham cikgu. Hidayah, faham. Hidati, Akilah, faham. Apa ni? Fikri, Alhamdulillah, dia kata. Bagus. Alhamdulillah, Syami, Hidayah, Nurul Syafra, Alia Najwa. Apa ni? Arif Daniel, Jasmine, Amira, Iza, Nurul Amira, Khairul Anwar, Muazif, Nurdini, Alia Atira, Nur Alia, Ina, Iman Hanif, Raihan, Aika Mufid, Fatin, Sumayyah. Okey. Semua memang faham. Elisha, Adib Azizi, Izani. Okey. Pak Nur Azlina, okey. Maizatu Akma, Putri Azra, Jazlina Azmi, Jazlina satu. Aiman, Rais, Putri Khairul Nisa, Nurul Akilah. Alhamdulillah lah. Nurdini, Nur Fatini, Anis, Firdaus, Alia Maisara, Dayang. Dayang mana lagi Dayang Jasmine. Dayang, dia ada nama sayang nama dia Ni Dayang Nasri, Adriana. Alhamdulillah. Jadi kalau dah dah semua dah faham tu, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab tim minggu tu banyakkan latihan insya-Allah. Walaupun kita dalam keadaan pandemik sekalipun kita sebenarnya kita boleh buat lebih baik insya-Allah. Jadi kita ada usaha diri kita sendiri. So daripada saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu Anwar. Terima kasih, cikgu. Cikgu Anwar. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Ya saya ke? Ya, Tuan Sipu. Terima kasih, Terima kasih. Waalaikumsalam.